Okey, kita sambung Okey, seterusnya penentuan harga. Melalui penentuan piawai, BMC dapat menentukan harga jualan satu barang atau perkhidmatan lebih tepat. Kita jumpa dia penentuan harga sebelum ni dekat bab buatan keputusan kan. Okey, dalam bab kos piawai pun kita akan jumpa. Okey, penyediaan belanjawan. Belanjawan ni kamu akan jumpa di penggal 3. Okey, belum belajar lagi. Tapi siapa yang pernah belajar SPM pernah jumpalah belanjawan tunai. Okey, kos piawai dapat membantu pihak pengusaha membuat belanjawan. Belanjawan tu merancang perbelanjaan atau matlamat yang hendak dicapai. Okey, pembentukan kos piawai. Terdapat 3 kaedah dalam bentukan kos piawai. Yang pertama, kaedah rekod sejarah atau pengalaman lepas. Selalunya kita akan guna pengalaman atau rekod sejarah. Kaedah ini buat anggaran mengenai bilangan pekerja dan kuantiti bahan yang diperlukan untuk setiap unit kos. Piawai akan dibentuk berdasarkan operasi yang lepas. Kita tengok pengalaman yang lepas, kita buat piawai. Yang kedua, kaedah kajian kejuruteraan. Ini engineering research. Okey, kaedah ini menitik beratkan usaha untuk mendapatkan rangkaian yang paling baik dari segi pemerolehan sumber pengeluaran. Okey, sumber ni banyaklah, bahan, buruh dan sebagainya. Kualiti pengeluaran dan kaedah pengeluaran. Yang ketiga, kaedah ramalan pihak pengusaha untuk masa datang. Kaedah ini menyatakan pihak pengusaha akan berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dimiliki untuk menentukan piawai. Pengurus sumber manusia, ini human resource, pengurus pengeluaran dan pengurus belian akan terlibat secara langsung dalam proses penentuan piawai. Okey, jenis kos piawai. Yang pertama, piawai unggul, ideal, terlalu sempurna. Piawai unggul atau piawai yang tahap pencapaian hanya boleh capai dalam keadaan paling baik, paling sempurna. Piawai ini memerlukan kecakapan yang sempurna tanpa sebarang pembaziran, kecuaian, ketidakcakapan, kerosakan atau masa terbiar, kemalangan, catatan dan sebagainya. Kesannya kaki tangan tidak bersemangat kerana lama agak sukar dicapai. Ideal unggul ni susah nak capai Jadi kadang kaki tangan ni dia frust sebab tak capai. Okey, jenis yang kedua adalah piawai boleh capai atau praktikal. Piawai ini berdasarkan tahap pencapaian yang dijangka akan dicapai dalam tempoh akan datang. Piawai ini lebih realistik dan boleh dicapai. Ini lebih logik lah, ikut kemampuan Okey, piawai ini membuat peruntukan bagi pembaziran. Selalunya kita akan letak pembaziran, mesti ada sikit kelewatan. Biasalah manusia kan buat kerja. Masa terbiar, ini kadang masalah peralatan, bahan tak tiba atau ketidakcekapan Penggunaan kos piawai praktikal akan memaksa pengurusan dan pekerja berusaha bersungguh untuk menjalankan operasi di samping menjaga kemudahan yang ada dengan sebaik mungkin. Kebaikan penggunaan kos piawai praktikal akan memberi dorongan pada pekerja, memudahkan pekerja menjalankan tugas mereka dan juga tidak mudah putus asa. Okey, lembaran kos piawai Lembaran kos piawai ni adalah sejenis dokumen Lembaran kos piawai merupakan dokumen untuk mengumpul kos piawai bagi seunit atau sekelompok keluaran secara terperinci. Yang ni kamu dapat rujuk di slide seterusnya lah. Saya ada letakkan. Ini rupa lembaran kos piawai. Kamu tengok ada syarikat intisari, kad kos piawai, ada nombor siri. Setiap dokumen ada nombor siri Okey, nama keluarannya bingkai gambar. Tarikh 1 Julai 2015. Bahan mentah jabatan A dia ada 2 unit keping komputer, 1 unit kepingan kaca. Ada buruh langsung, jabatan A, jabatan B. Ada overhead kilang, jabatan A, jabatan B. Jumlah kos piawai seunit. Lepas tu ada disediakan. Kalau dokumen minta disediakan dokumen, disediakan tu kamu kena letak tanda tangan lah. Yang ni tak ada tanda tangan. Disahkan bukan ada tanda tangan.
Okey, kita pergi kepada bahagian yang lebih penting. Pengurusan PIY ni biasanya melibatkan variant. Variant ni ada dua cara kamu nak menjawab. Sama ada kamu buat bentuk kiraan matematik. Ini popular lah. Peringkat sekolah agak popular. Okey, satu lagi bentuk, dia bentuk kapal terbang. Kalau pensyarah suka kapal terbang. Jadi tak apa, saya akan ajar bentuk matematik lah. Siapa yang suka matematik, dia akan cekap menjawab about variant. Okey, kita tengok dulu varian bahan langsung. Okey, varian bahan langsung dari segi rajah ni, dia terbahagi kepada dua, iaitu varian harga bahan. Kamu tengok ada rumus di bawah dia. Harga piawai itulah harga sebenar darab kuantiti sebenar. Lagi satu varian kuantiti bahan, ada rumus juga. Kuantiti piawai itulah kuantiti sebenar darab harga piawai. Kamu kena ingat rumus ni. Ini senang. Lepas tu siapa yang suka matematik, kamu ingat rumus, kamu ganti, kamu dah boleh jawab soalan ni. Okey, kita tengok contoh. Maklumat berikut diguna untuk mengira varian harga dan varian kuantiti bahan. Maklumat piawai dia, harga piawai sekilogram bahan langsung RM5. Kuantiti piawai bahan langsung untuk seunit produk RM2. Kamu darabkan, dapat kos piawai bahan langsung RM10. Okey, maklumat sebenar, bahan langsung dibeli 7,000 kilogram, harga sekilogram RM5.05. Jadi jumlah sebenar dibeli RM35.350. Jumlah bahan langsung sebenar digunakan 6,250 kilogram. Unit pengeluaran sebenar 3,000 unit. Okey, soalan ni dikendaki hitung varian harga bahan, varian kuantiti bahan, varian bahan mentah jumlah. Saya tunjukkan ketiga sebab sekarang ni tengok banyakkan soalan dah ada minta jumlah. Okey, kita tengok jawapan dia. Varian harga bahan mengikut kuantiti bahan dibeli. Mula-mula rumus dia lah. Varian harga piawai itulah harga sebenar darab kuantiti sebenar. Okey, rumus ni dalam peperiksaan tak ada markah lah. Markah pada jalan kerja dan jawapan akhir. Okey, kamu tengok kita gantikan berdasar soalan. 5 tolak 5.05 darab 7,000 kilogram. Kamu dapat 350, tidak memuaskan. Okey, bila menjawab varian, angka 350 sahaja salah. Bila jawab varian, mesti ada tidak memuaskan. Kalau tak ada perkataan tidak memuaskan, angka 350 tu tak ada, maka mesti ada tidak memuaskan dalam kurungan ataupun kamu tulis huruf ringkas PM. Mesti ada untuk topik varian. Okey, seterusnya varian kuantiti atau penggunaan bahan. Menggunakan kuantiti bahan digunakan. Okey, varian kuantiti bahan rumus dia kuantiti piawai tolak kuantiti sebenar darab harga piawai. Okey, sebelum ni tengok tadi macam mana kita boleh dapat tidak memuaskan. Contoh kita balik pada varian harga tadi, 350 tidak memuaskan. Macam mana kamu dapat tidak memuaskan? Okey, harga adalah belanja kan. Kamu tengok harga piawai dia adalah RM5, harga sebenar dia adalah RM5 di mesin. Okey, dalam piawai yang kita tetapkan RM5, sebenar RM5, kita kena bayar harga lebih. Yang asal dia RM5 tapi sebenar kita bayar lebih. Kita suka tak suka? Tak suka kan? Tak suka sebab tu dia wujud tidak memuaskan. Sebab harga sebenar lebih besar daripada harga piawai. Okey, itu cara kamu nak tentukan tidak memuaskan. Okey, kita tengok yang kedua, varian kuantiti bahan, kuantiti piawai tolak kuantiti sebenar darab harga piawai. Kita tengok kat sini, ini kena kira lebih sikit lah. Kuantiti piawai dia 2 kg darab 3,000 unit. Kuantiti sebenar 6,250 kg darab 5. Okey, kita selesaikan. Kamu dapat 1,250 tidak memuaskan. Cara nak tentukan pun sama juga. Kamu tengok kuantiti sebenar dengan kuantiti piawai. Kalau kuantiti sebenar tu lebih tidak memuaskan lah. Okey. Varian bahan mentah, bila kita nak kira jumlah, kamu campurkan. Varian harga tambah varian kuantiti bahan. Okey, dua-dua tidak memuaskan, senang kita terus campur. Kalau ada satu memuaskan, satu tidak memuaskan, maksudnya kamu kena guna kaedah nombor negatif lah bila menjumlahkan. Okey, kamu dapat RM1,600 tidak memuaskan. Mesti ada perkataan tidak memuaskan sebab ini topik varian. Kalau tak ada tidak memuaskan, 1,600 tu tak dapat markah. Okey, kita tengok pula dia punya jurnal, catatan jurnal. Soalan dah pernah keluar untuk minta jurnal. Jadi, kamu tengok jurnal dia. Yang pertama, debit inventory bahan langsung.
Kredit varian harga memuaskan, kredit akaun belum bayar, HS tu darab dengan QS, mereka pembelian bahan langsung. Yang kedua, debit inventory bahan langsung, pun ada rumus lah kat situ. Debit varian harga bahan tidak memuaskan, kredit akaun belum bayar, mereka pembelian bahan langsung. Yang ketiga, debit inventory kejadian proses, ada rumus juga. Kredit varian penggunaan bahan memuaskan, kredit inventory bahan langsung. Okey, mereka penggunaan bahan sekiranya penggunaan bahan sebenar. Masih jurnal A. Okey, yang keempat, debit inventory kerja dalam proses. Dalam proses ni kerja separuh siap, dia belum siap sepenuhnya. Debit varian penggunaan bahan langsung tak memuaskan. Kredit inventory bahan langsung, mereka penggunaan bahan sekiranya penggunaan bahan sebenar. Okey, berdasarkan contoh satu tadi kata jurnal dia. 1, debit inventory bahan langsung 5 darab 7,000 dapat 35,000. Debit varian harga bahan tidak memuaskan, kita dah kira dapat 350. Jadi kamu kreditkan akaun belum bayar atau pemitang dapat 35,350. Mereka pembelian bahan langsung. Yang kedua, debit inventory kejadian proses 5 darab 6,000 dapat 30,000. Debit varian penggunaan bahan tidak memuaskan 1250. Kredit inventory bahan langsung RM5 darab 6250 kg dapat 1,250. Mereka penggunaan bahan sekiranya bahan digunakan sebenar 6250 kg. Debit varian penggunaan bahan tidak memuaskan 1250. Kredit kejadian proses 1250. Mereka varian penggunaan bahan dalam dan kerja dalam proses. Okey, kata jenis sambungan. Okey, sekiranya varian memuaskan, kamu akan debitkan kerja dalam proses. Kamu kreditkan varian positif. Positif maksudnya memuaskan. Okey, sekiranya varian tidak memuaskan, kamu debitkan varian yang negatif. Negatif tidak memuaskan, kredit kerja dalam proses. Itu caralah kamu nak tentukan jurnal dia. Selanjutnya varian buruh langsung pula. Kita tengok rajah ni, varian buruh langsung terbahagi pada 2, varian kadar buruh dan varian kecekapan buruh. Setiap satu ada rumus dia, kena ingat. Okey, kamu tengok sini varian kadar buruh. Kadar piawai tolak kadar sebenar darab jam sebenar. Varian kecekapan buruh, jam piawai tolak jam sebenar darab kadar piawai. Okey, tengok contoh 2. Maklumat berikut digunakan untuk mengira varian kadar buruh dan varian kecekapan buruh. Maklumat piawai dia, kadar piawai buruh langsung RM4 sejam, jam piawai buruh langsung seunit produk 1,5 jam. Maklumat sebenar unit pengeluaran 3,000 unit. Jumlah jam buruh langsung digunakan untuk mengeluarkan tu A terpadamlah 3,000 unit, 4,800 jam. Kadar sebenar berlangsung RM4.20 sejam. Okay, kita tengok jawapan dia. Varian kadar buruh, biasalah mesti ada rumus dia. Kadar piawai tolak kadar sebenar darab jam sebenar. Kamu gantikan RM4 tolak RM4.20. Okey, varian kadar buruh pun kamu bayarkan. Dia kategori belanja. Okey, kamu tengok kadar piawai kecil, kadar sebenar lebih besar. Okey, darab 4,800 jam itu jam sebenar. Kamu dapat jawapan dia 960. Jadi dapat tidak memuaskan sebab yang sebenar lebih daripada yang piawai. Kamu kena bayar lebih. Jadi kamu tak suka lah, sebab tu tak memuaskan. Okey, varian kecekapan buruh, jam piawai tolak jam sebenar darab dengan kadar piawai. Kita gantikan. Ini ada kiraan dah 3,000 unit darab 1,5 jam. Itu untuk jam piawai. Tolak jam sebenar 4,800 jam darab dengan 4. Kamu dapat 1,200, tidak memuaskan. Kita cari varian kos buruh. Kos piawai tolak kos sebenar. 4 kali 1,5 darab 3,000 tolak 4,000 kali RM4.20. Kamu dapat 18,000 tolak 20,160. Kamu dapat 2,160, tidak memuaskan. Okey, ataupun dia ada dua cara lah nak cari varian kos buruh.
Ataupun kamu campurkan tadi varian kadar buruh dengan varian kecekapan. Kamu dapat jawapan dia 960 tambah dengan 1200. Kamu dapat 2160 tidak memuaskan. Kamu tengok bila varian semua jawapan akhir ada memuaskan atau tidak memuaskan. Mesti itu cara menjawab dia. Okey, catatan jurnal. Dia mesti mengira lepas tu catatan jurnal. Itu biasalah. Tapi soalan bergantunglah apa yang ditanya. Okey, satu debit inventory kerja dalam proses. Ada rumus juga. Debit varian kadar buruh tidak memuaskan. Debit varian kecekapan buruh tidak memuaskan. Kredit upah belum bayar. Merekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh. Okey, yang kedua debit inventory kerja dalam proses. Debit varian kecekapan buruh tidak memuaskan. Kredit varian kadar buruh memuaskan. Kredit upah belum bayar ada kiraan kat situ. Merekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh langsung. Okey, daripada contoh tadi kita tunjukkan dia punya journal. Okey, debit inventory kerja dalam proses 4 kali 4,500 dapat 18,000. Varian kadar buruh tidak memuaskan 960. Varian kecekapan buruh tidak memuaskan 1,200. Kredit upah belum bayar RM4.20 darab 4,800 dapat 20160. Merekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh langsung. Atau debit varian kecekapan buruh tidak memuaskan 1,200. Debit varian kadar buruh tidak memuaskan 960. Kredit inventory kerja dalam proses 2160. Merekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh. Okey, aliran kos. Aliran kos ni biasanya dia lebih kepada ledger lah. Okey, berdasarkan satu andaikan 7,000 kilogram bahan dibeli dengan penggunaan bahan sebenar 6,250 kilogram. Berdasarkan contoh 2, aliran kos bagi varian kos buruh langsung adalah seperti slide seterusnya lah. Kita tengok kat slide ni. Okey, kamu tengok ini sebenarnya ledger lah. Dia lebih kepada ledger. Okey, kamu tengok ada akaun belum bayar, akaun inventory, bahan mentah, semua adalah angka dia tu. Akaun varian harga bahan, akaun upah belum bayar, akaun varian kuantiti bahan, akaun kerja dalam proses, akaun varian kadar buruh, akaun varian kecekapan buruh. Ini lebih kepada ledger lah, dia sebut aliran kos. Okey, varian overhead pengeluaran berubah pun ada dua. Jadi kamu tengok setiap varian tu ada dua. Ada dua pecahan dia. Okey, dia dipecah kepada varian perbelanjaan overhead berubah dengan varian kecekapan overhead berubah. Okey, rumus untuk varian perbelanjaan overhead berubah. Kadar piawai tolak kadar sebenar darab jam sebenar. Varian kecekapan overhead berubah. Jam piawai tolak jam sebenar darab kadar piawai. Dia banyak rumus. Jadi kamu kena ingat rumus lah topik ni. Okey, varian overhead pengeluaran berubah. Varian overhead berubah sama dengan kos piawai tolak kos sebenar. Atau varian overhead berubah sama dengan varian perbelanjaan overhead berubah tambah varian kecekapan overhead berubah. Jadi maksudnya dia ada dua cara untuk mengira. Okey, kos piawai sama dengan kadar overhead berubah sejam darab jam piawai darab keluaran sebenar. Ini ada dalam picture. Okey, kita tengok contoh. Maklumat piawai overhead berubah 1,5 jam pada RM1, RM1.60. Overhead tetap RM1.50 pada RM2, RM3. Kadar overhead pratentu dikira berdasarkan penggunaan normal 5,000 jam buruh langsung. Maklumat sebenar unit pengeluaran 3,000 unit. Jumlah jam buruh langsung digunakan untuk mengeluarkan 3,000 unit 4,800 jam. Overhead berubah 4,580. Overhead tetap 10,500. Anda dikendaki mengira varian belanjaan overhead berubah, varian kecekapan berubah, varian kos pengeluaran berubah. Okey, cuba kita tengok jawapan dia. Varian belanjaan berubah dahulu. Biasa rumus dia. Kadar serapan overhead berubah darab jam sebenar tolak overhead berubah sebenar. Okey, kamu gantikan RM1 darab 4,800 tolak dengan 4,580. Kamu dapat 2,250. Yang ni memuaskan. Nampak tak? Memuaskan. Sebab kita tengok yang sebenar adalah 4,580. Yang serapan adalah 4,800. Jadi maksudnya dekat sini
Yang serapan lebih besar daripada yang sebenar. Kamu bayar lebih rendah kan, belanja kan. Jadi kamu suka, jadi memuaskan. Okey, varian kecekapan overhead berubah. Jam piawai untuk output sebenar, tolak jam sebenar, darab kadar overhead piawai. Kita gantikan 1,5 jam darab 300, tolak 4,800 darab RM1. Kamu dapat 300, tidak memuaskan. Jadi kita tengok yang sebenar dengan jam piawai dengan jam sebenar. Jam piawai banding dengan jam sebenar. Jadi itu yang menjadikan dia tidak memuaskan. Varian cost overhead pengeluaran berubah. Kos piawai tolak kos sebenar. Kita gantikan 3,000 unit darab RM1.50 tolak 4,580. Kita dapat 4,500 tolak 4,580 dapat 80, pun tidak memuaskan. Okey, varian overhead pengeluaran tetap pun sama, ada dua pecahan dia. Okey, kita tengok kat Raja ni, dia pecah pada varian perbelanjaan overhead tetap, varian volume overhead tetap. Okey, varian belanja overhead tetap, rumus dia overhead tetap dibelanjawankan tolak overhead tetap sebenar. Varian volume overhead tetap, jam piawai tolak jam dibelanjawankan darab kadar piawai sejam. Okey, ataupun rumus lain dia jam piawai darab kadar piawai sejam tolak overhead tetap dibelanjawankan. Dengan menggunakan contoh 3, anda dikendaki mengira varian perbelanjaan overhead tetap, varian volume overhead tetap, varian cost overhead tetap. Okey, macam biasalah, kita buat rumus dululah. Varian belanjaan overhead tetap sama dengan overhead dibelanjawankan tolak overhead sebenar. Kita gantikan RM2 dari 5,000 jam tolak 10,500. Kita dapat 500, tidak memuaskan. Okey, varian volume overhead tetap, jam piawai darab kadar serapan piawai sejam tolak overhead tetap dibelanjawankan. Kita gantikan 1,5 jam darab 3,000 darab RM2. Jadi kita tolakkan 2 darab 5,000. Dapat 1,000, tidak memuaskan. Okey, varian cost overhead tetap, overhead diserap tolak overhead sebenar. Kos piawai tolak kos sebenar. Kamu dapat 3,000 darab 3 tolak 10,500. Kamu dapat 1,500, tidak memuaskan. 1,500 adalah overhead kurang serap. Catatan jurnal. Catatan jurnal untuk hapus kira overhead kira memuaskan, tidak memuaskan dalam akaun. Kos barang kos barang dijual sekiranya nilai tidak material. Apa tidak material? Tidak material adalah nilai yang nilai dia kecil, tidak material. Maklumat catatan di slide sebelumnya menggunakan contoh 3 dan contoh 4. Okey. Debit varian belanjaan 220, overhead berubah memuaskan. Kredit kos barang dijual 220, berikut varian belanja overhead berubah. Debit kos barang dijual 1,800, kredit kecekapan overhead berubah tidak memuaskan 300, kredit varian belanja overhead tetap tidak memuaskan 500, kredit varian volume overhead tetap tidak memuaskan 1,000. Berikut varian yang tidak memuaskan. Okey, sekarang kita pergi kepada teori Sebab-sebab berlakunya varian ni semua pernah keluar dalam soalan pasir lah. Tenaga kerja bekerja dengan lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak artikel dan lebih banyak overhead yang diserap. Tenaga kerja bekerja lebih banyak jam daripada yang dibelanjawankan. Oleh itu lebih banyak output telah dihasilkan, lebih banyak overhead telah diserap. Okey, sebab varian memuaskan. Varian harga bahan tidak memuaskan. Tidak dapat mengawal harga barang kerana kenaikan harga umum pada harga bahan. Kenaikan harga, siapa yang boleh kawal? Tak boleh kawal. Okey, pembelian bahan tidak cekap. Ini di peringkat kita lah. Tak cekap membeli. Iaitu beli bahan mentah dengan segera atau mintaan bahagian pengeluaran. Dengan segera kamu tahulah. Bila beli dengan segera, orang akan letak harga tinggi. Pembelian bahan jenis yang lebih mahal dengan kualiti yang lebih tinggi. Barang lebih berkualiti, dia lebih mahal. Okey, memuaskan pembelian bahan dan pembekal yang boleh percayai
dengan harga lebih murah, lebih diskaun diterima. Pembelian bahan yang lebih rendah kualiti tapi lebih murah. Harga piawai ditetapkan terlampau tinggi. Okey, varian penggunaan bahan tidak memuaskan, kualiti bahan yang rendah akibatkan pembaziran bahan yang tinggi. Bila kualiti rendah akan berlaku kerosakan, kerosakan yang banyak. Bila kerosakan banyak itu akan menunjukkan pembaziran. Okey, yang kedua, pekerja tidak mahir. Kalau punya tak mahir, memang akan banyak merosakkan bahan. Okey, atau penyeliaan yang tidak ketat. Penyelia, supervisor dia tak tengok sambil lewa. Jadi dan kurang berkesan. Kerosakan mesin dalam proses pengeluaran ini tak dapat dielakkanlah. Kalau mesin rosak itu dah bahagian teknikal. Okey, memuaskan pengendalian bahan yang cekap. Pengurusan bahan cekap. Kualiti bahan yang lebih tinggi. Barang yang berkualiti. Bila kita buat dia elok saja, jadi tak ada pembaziran. Membuat penjadualan yang cekap. Menetapkan volume pengeluaran sesuai dengan kemampuan operator atau mesin. Okey, tiada kesilapan dalam peruntukan bahan pada setiap pekerja. Ini dalam keadaan yang cekap lah. Okey, varian kadar upah tidak memuaskan. Penetapan kadar piawai buruh yang ketinggalan zaman. Kita guna yang lama-lama zaman Tok Kaduk punya. Tak boleh pakai tu. Dan tidak mengambil kira kenaikan kadar buruh menerusi masa. Kita tahu makin lama kadar upah makin tinggi. Jadi tak sama dengan zaman dulu. Mengambil pekerja yang tidak mahir, tidak punya kebolehan setimpal dengan kadar upah yang diberi. Memuaskan mengambil pekerja yang mahir dan cekap. Varian kecekapan buruh. Tiada pengawasan baik terhadap pekerja-pekerja. Pengupahan pekerja yang kurang mahir dan dia kurang pengalaman lah tu. Masa hilang dalam pengeluaran kerana kualiti bahannya rendah. Kesilapan dalam pengagihan masa dan pekerja mengikut kemahiran, pengalaman dan kelulusan. Kita salah agih dia mahir dekat bidang lain, kita letak tempat lain. Dan pengalaman dia tempat lain, kita bagi tempat lain. Jadi tak sesuai. Memuaskan pengawasan yang baik terhadap pekerja-pekerja. Pengagihan buruh cekap dari segi tugas, masa dan tempat. Varian perbelanjaan overhead tetap tidak memuaskan. Overhead tetap dianggap mungkin silap. Pertambahan kos perkhidmatan. Perkhidmatan digunakan dengan banyak dan tidak ekonomi. Memuaskan perkhidmatan kos benar. Semua perkhidmatan digunakan secara ekonomi. Varian volume overhead tetap tidak memuaskan. Kemudahan tidak diguna dengan berkesan. Kerosakan logi mesin. Memuaskan. Kemudahan diguna dengan berkesan. Lebih insentif diberi kepada pekerja-pekerja. Sebab varian memuaskan atau tidak memuaskan, varian perbelanjaan overhead berubah. Tidak memuaskan, overhead berubah dianggap atau jam dianggarkan mungkin silap. Terlebih menggunakan perkhidmatan, misalnya air dan elektrik, pembaziran dekat situ. Harga bahan tak langsung meningkat, naik pula harga bahan dia. Memuaskan, overhead berubah dianggap atau jam dianggap mungkin silap. Perkhidmatan dalam penggunaan perkhidmatan, misal air elektrik. Okey, harga bahan tidak langsung telah menurun. Okey, varian kecekapan overhead berubah. Tiada pengawasan baik terhadap pekerja-pekerja. Pengupahan pekerja-pekerja yang kurang pengalaman. Masa hilang dalam pengeluaran kerana mutu bahan yang rendah. Okey, memuaskan pengawasan baik terhadap pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja yang cekap. Kalau cekap memang sangat membantu lah. Dia memuas. Lebih insentif diberi kepada pekerja-pekerja. Pihak yang bertanggungjawab juga pernah keluar soalan tahun lepas atau pasir. Okey, untuk varian harga bahan, pengurus belian. Dia bertanggungjawab dia yang menentukan, dia yang buat ni. Jadi dia yang kontrol harga bahan ni. Varian kuantiti bahan, pengurus pengeluaran. Varian kadar buruh, pengurus sumber manusia, human resource. Varian kecekapan buruh, pengurus pengeluaran. Pihak yang bertanggungjawab terhadap varian bahan langsung yang memuaskan. Okey, penyelia pengeluaran, supervisor. Pastikan pekerja kurang membazir bahan mentah. Pengurus belian, membeli bahan berkualiti dengan harga yang berpatutan, iaitu beli daripada bekal yang boleh dicari dan mendapat diskaun dengan membeli kuantiti yang banyak. Dia kena pandai lah. Okey, pengurus semua manusia mengambil pekerja yang berkualiti dan cekap
Ni dia mengambil pekerja dan tidak menyebabkan pembaziran kepada bahan. Penetap piawai. Ini orang yang buat piawai. Menetap piawai yang munasabah dan menghampiri harga semasa. 5. Pengurus pengeluaran. Membuat penjedalan cekap, menetapkan volum pengeluaran yang sesuai dengan kemampuan operator dan mesin atau mesin. Okey, pihak tanggungjawab terhadap varian buruh langsung tak memuaskan. Penyelia pengeluaran. Menyelia pekerja seperti sepatutnya pengurus belian membeli bahan berkualiti rendah. Kita dah tahu kalau bahan berkualiti rendah, bila kita buat banyaklah berlaku kerosakan. Bila dah rosak, taklah membazir. Menyebabkan pekerja terpaksa mengulangi kerja-kerja yang sama kerana bahan yang rosak, dan ini menyebabkan masa kerja menjadi lebih panjang dan upah meningkat. Pengurus sumber manusia, human resource, mengambil pekerja yang tidak mahir. Kalau tak mahir, malas, tak bermotivasi, memang tak membantu langsung lah. Okey, menetap piawai yang tidak munasabah, terlalu rendah dan ketinggalan masa. Ini penetap piawai pun kena tahu jugalah. Dia jangan letak yang salah lah, nanti menyusahkan. Okey, 5. Pengurus pengeluaran membuat penjedalan atau pengagihan tugas yang tidak cekap, menetap volum pengeluaran yang berlebihan daripada kemampuan operator atau mesin. Okey, kesimpulan. Okey, analisis varian ni bukan semata untuk salahkan pihak tanggungjawab, tapi lebih menjadi cara untuk menentu sebab wujud varian. Varian ni maksudnya selisih. Kenapa berlaku selisih atau perbezaan? Jadi kita kena pasti sebab dia, dan kita kena pasti juga pihak yang bertanggungjawab. Sebab dia kena betulkan benda yang berlaku tu. Okey, yang kedua, pihak tanggungjawab seharusnya diberi peluang untuk menjelaskan punca sebenar varian tersebut berlaku. Kerana bukan semua varian yang wujud berada dalam kawalan pihak tanggungjawab. Contoh macam harga kan. Harga walaupun kita letak pada pengurus belian, tapi dia dikawal oleh pihak luar. Jadi kita susah nak kata harga mesti harganya. Kadang dia tiba-tiba naik. Jadi susah ataupun di luar kawalan kita. Yang ketiga, bagi mana-mana varian yang telah diketahui punca dan sebabnya, maka pihak bertanggungjawab seharusnya mengambil tindakan pembetulan. Jadi kita kena betulkan dia lah, atau menyemak semula piawai yang ditetapkan sebelum ini. Varian dan punca varian boleh dijelaskan dengan menyediakan laporan prestasi yang sekejap lagi kita akan tengok dan cadangan tindakan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang, mengawal, menilai prestasi dan membuat keputusan. Ini dalam pengurusan semua ni kena ada lah. Okey, ini contoh laporan prestasi. Yang ini sebenarnya dia bersambung tapi sebab di dalam slide saya terpaksa buat 2 slide lah sebab tak cukup ruangan. Okey, kamu tengok berdasarkan contoh 1-2, syarikat M Kopis yang berhad laporan prestasi Jabatan Pengeluaran bagi bulan berakhir 1 Mac 2015. Kamu tengok bahan mentah di kopi. Harga piawai RM5, kuantiti sebenar digunakan 6250 kg. Kuantiti piawai sebenar 6,000. Perbezaan kuantiti 250 kg. Varian kuantiti dia 1250. Tidak memuaskan. Penjelasan pengendalian bahan tidak cekap. Okey, yang slide sebelumnya dia adalah sambungan bukannya dia terpisah. Tapi sebab slide dia, space dia, ruangan dia agak kecil, jadi terpaksa buat 2 slide lah. Okey, seterusnya kadar buruh dan sebenar dia RM4,800, kadar buruh sebenar RM4,20, kadar piawai RM4, perbezaan kadar buruh 20%, varian kadar buruh RM960 memuaskan, kesilapan penjadualan pekerja, jenis varian, kadar buruh piawai, jam sebenar, jam piawai dibenarkan, perbezaan jam buruh, kecekapan bak buruh, penjelasan okey di bawah dia, kecekapan buruh RM4, kadar buruh sebenar RM4,800, jam piawai sebenar RM4,500, perbezaan dia RM300, varian cekapan buruh RM1,200 tidak memuaskan. Penjelasan dia kerosakan mesin dalam proses pengeluaran. Jadi kita tengok dia ada sebab dia akan beritahu penjelasan dia. Jadi kita lihat penjelasan, jadi kita faham masalah yang berlaku. Okey, kita simpulkan. Sekiranya pihak tentu sudah mencapai piawai ditetapkan, maka pihak pengurusan seharusnya memberi ganjaran kepada pekerja. Kalau dia dah buat kerja, kita pun dah puas hati, kita kena bagi ganjaran. Sekiranya pihak bertanggungjawab tidak dapat mencapai piawai seperti mana yang ditetapkan, maka seharusnya mengenakan penalti seperti tidak mendapat bonus tahunan. Okey, sekian. Terima kasih.